Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahira binti Abdul Qadir, penombor kad matrik di 2000096805. Saya menetap di Pekan Pahang berstatus bujang dan saya mengambil ijazah sarjana muda pendidikan sejarah dan minor di dalam pengajian Jawi. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan tentang kajian lapangan kami iaitu berkaitan dengan masyarakat majmuk di Hili Perak. Okay, masyarakat Tanah Melayu amat terkenal dengan adanya masyarakat majmuk yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum. Pembentukan masyarakat majmuk yang berbilang kaum di Malaysia pada abad ke-19 merupakan kesan daripada kolonisme yang mutlak. Masyarakat kolonial merupakan masyarakat yang berbilang kaum yang duduk di dalam satu lapisan masyarakat. Okay, masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri. Walaupun kaum berganding bahu di dalam sistem politik yang sama, tetapi kehidupan mereka adalah berasingan dan interaksi sosial dalam kalangan mereka amat berkurangan dan hubungan mereka hanya terbatas kepada hal ekonomi dan dalam jual beli. Bentukan masyarakat majmuk dan hubungan kaum di Tanah Melayu terjalin dalam beberapa tahap, bermula sebelum kedatangan kuasa barat lagi. Kegiatan imperialisme dan penjajahan kuasa barat ke Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak telah membawa kepada kedatangan imigran-imigran luar ke Tanah Melayu. Kedatangan imigran ini adalah disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di Tanah Melayu pada ketika itu. Sebelum abad ke-18, penduduk di Tanah Melayu dan Kepulauan Borneo ketika itu didominasi oleh orang asli, orang Melayu dan kaum Bumiputera Sabah Sarawak. Migrasi daripada luar juga berlaku, tetapi jumlahnya adalah terhad. Selain itu, terdapat juga kaum pendatang daripada Sumatera, Indonesia, tetapi tidak menjejaskan corak masyarakat ketika itu kerana kaum pendatang ini adalah daripada rumpun bangsa yang sama. Namun, pada awal abad ke-18, perubahan dalam struktur masyarakat berlaku di Malaysia disebabkan oleh fenomena migrasi dari luar yang berlaku akibat faktor penarik yang ada di bumi maupun faktor penolak di negara asal masing-masing yang bertanggungjawab mencernakan perubahan yang berkekalan sehingga ke hari ini. Struktur masyarakat di Malaysia berubah adalah disebabkan migrasi daripada luar dan juga faktor penolak dan penarik. Tanah Melayu, khususnya negeri Perak, merupakan sebuah kawasan yang kaya dengan pelbagai sumber bahan mentah. Kekayaan sumber bahan mentah ini menyebabkan satu demi satu kawasan dibuka dan terus berkembang maju. Kerajaan Perak diasaskan di Hili Perak dan sehingga kuasa British mula-mula mewujudkan pentadbiran di Perak dan jadikan Hili Perak sebagai pusat pentadbiran. Daerah Hili Perak terletak di selatan negeri Perak, Darul Rizwan, bersepadan dengan Sungai Bernam dan Sabak Bernam Selangor di sebelah selatannya dan Selat Melaka di sebelah barat. Hili Perak ini juga bersepadan dengan daerah-daerah Patong Padang di sebelah timur dan sepadan Perak Tengah dan Manjung di sebelah utara dan barat lautnya. Ekspor utama Perak pada zaman dahulu ialah biji timah. Permintaan terhadap biji timah ni menjadikan Perak antara tumpuan terhadap perdagangan sama ada tempatan ataupun daripada luar. Penaklukan British di Perak telah menandakan bermulanya era baharu dalam pembangunan pertanian dan perladangan khususnya di daerah Hili Perak. Sejarah pertanian dan perladangan komersial di Malaysia telah bermula pada tahun 1780-an setelah kedatangan British ke Pulau Pinang. Namun, setelah pentadbiran British mula bertapak di Perak sejak 1874, aktiviti perladangan turut mula diperkembangkan ke Perak, khususnya di daerah Hili Perak. Perak merupakan sebuah bandar perlombongan, namun pembangunan pertanian dan perladangan tetap tidak diabaikan oleh pihak kolonial British. Selas dengan nama Perak iaitu Perak diambil sempena dengan biji timah iaitu Perak. Pelabuhan kolonial turut dibangunkan menjadi pusat dan tumpuan utama di Teluk Anson, Hili Perak. Oleh itu, pembangunan di Bandar Anson adalah lebih dipengaruhi daripada kegiatan perdagangan yang dijalankan di pelabuhan utama. Kita dapat lihat daripada kegiatan perdagangan yang dijalankan ini, Hili Perak menjadi penyumbang kepada pembukaan penempatan baru yang didiami oleh imigran iaitu original dan juga India. Terutamanya yang menjadi buruh-buruh di ladang-ladang di Hili Perak. Bagi kewujudan komuniti Melayu di Hili Perak, Melayu lebih umum merujuk kepada suku bangsa yang menuturkan bahasa Melayu sebagai
bahasa kebangsaan negara kita pada hari ini. Okay, berkaitan dengan taburan penduduk Melayu, UNESCO telah menandai Melayu ini meliputi kawasan-kawasan Austronesia, termasuklah kawasan di sebelah timur yang meliputi keluarga Melanesia, Mikronesia dan Polinesia. Di Malaysia, orang Melayu ni didefinisikan menurut perlembagaan sebagai orang yang beragama Islam, bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Menurut Syed Hussein Ali yang merupakan ahli antropologi di Malaysia, orang Melayu itu dari segi zahirnya lazimnya berkulit sawo matang, berbadan sederhana besar serta tegak dan selalu berlemah lembut serta berbudi bahasa. Okay, selaras dengan kita punya sinonim Melayu sentiasa berbudi bahasa. Okay. Justru itu, Perak ni khususnya bahagian hilir tidak terkecuali daripada wujudnya masyarakat komuniti Melayu sejak awal lagi. Kehadiran masyarakat Melayu dapat dilihat sejak bermulanya pengasasan negeri Perak oleh Sultan Muazzafar Shah pada tahun 1528. Okay, pemerintahan di beberapa kawasan Perak oleh pembesar Melayu juga cukup menunjukkan bahawa komuniti Melayu telah pun wujud di sana. Okay, faktor geografi dan topografi sering mempengaruhi corak dan perkembangan sejarah sesebuah kawasan. Pada abad ke-18, bentuk muka bumi di Perak menyebabkan ia terbahagi kepada dua kawasan, iaitu Hulu Perak dan Hilir Perak. Bagi kawasan Hulu ni diperintah oleh Sultan Muzaffar Shah, manakala Hilir diperintah oleh adiknya iaitu Sultan Muhammad Shah. Keadaan kawasan hilir yang dipenuhi lembah, bukit bukau, jeram, memenuhi sungai dan hutan yang tebal telah menyebabkan perhubungan dengan kawasan hulu sangat menyulitkan. Okay, keadaan hulu yang berbukit dan juga menghalang kesatuan masyarakat telah menghalang kesatuan masyarakat bagi kedua-dua kawasan ini iaitu Hulu Perak dan Hilir Perak. Okay, perkembangan masyarakat Melayu pada ketika itu sangat mustahil. Lebih-lebih lagi perjalanan dari Hulu ke Hilir Perak yang mengambil masa 2 minggu melalui sungai dan kira-kira 20 jam jika melalui jalan darat. Okay. Melihat kepada keadaan ini yang sememangnya sukar, bagaimana pula dengan perkembangan masyarakat majmuk pada ketika itu? Okay. Walau bagaimanapun, semuanya berubah apabila bermulanya pentadbiran British secara rasmi di negeri Perak. Okay, hal ini kerana pentadbiran British telah membawa kepada kemajuan-kemajuan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Okay, sebagai contoh, pentadbiran mereka secara rasmi ini telah menjadi perintis kepada kemunculan dan pembangunan bandar-bandar baru yang berasal dari pekan-pekan kecil yang utama. Okay, penjajahan era kolonial British turut mengubah keadaan Hilir Perak seperti Teluk Anson yang mana dulunya kurang kepentingannya dalam ekonomi, namun semuanya berubah di bawah pentadbiran mereka. Okay, sehubungan dengan itu, dengan adanya perubahan yang berlaku, maka masyarakat Melayu tidak terkecuali untuk berhijrah ke tempat yang maju seperti mana wujudnya bandar-bandar baru di Teluk Anson, Hilir Perak. Kedudukan Teluk Anson yang terletak di titik pertemuan antara 3 sungai termasuk sungai utama Perak menyebabkan wujudnya penempatan tradisional yang mempunyai kepadatan penduduk yang agak tinggi. Perkara ini terjadi kerana penghijrahan bukanlah suatu perkara asing dalam kalangan masyarakat Melayu. Menurut Tunku Samsul Bahrin, penghijrahan masyarakat Melayu semasa era penjajahan menunjukkan peningkatan mendadak dalam pertumbuhan populasi masyarakat Melayu pada tahun 1911. Okay, tidak hairanlah kenapa pertambahan kadar populasi masyarakat Melayu ini berlaku setiap 10 tahun bermula 1900 di Hilir Perak yang disebabkan oleh pertambahan kemunculan bandar-bandar baru ketika di bawah pentadbiran British. Okay. Sebagai salah satu contoh, kami telah mengadakan kajian lapangan di salah sebuah perkampungan di daerah Hilir Perak iaitu Kampung Redang Punggur. Okay, Kampung Redang Punggur ni merupakan sebuah perkampungan yang terletak di mukim cenderung Balai Hilir Perak. Okay, kampung ini bersejarah kerana menjadi lokasi pilihan kami untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai masyarakat majmuk di Hilir Perak.
Berdasarkan temu bual yang telah kami jalankan dengan Encik Zainal, yang merupakan bekas ketua kampung di Kampung Redang Punggol ini, beliau telah berkongsi ilmu mengenai bagaimana bentuk masyarakat majmuk sebelum merdeka. Okay, menurutnya, kampung ini telah wujud sejak sebelum kemerdekaan lagi, di mana pada ketika itu, penempatan masyarakat Melayu tidaklah seramai seperti mana yang berlaku pada hari ini. Jika melihat kepada taburan penduduknya ketika era 1990-an, kampung Redang Punggol ni sememangnya majoritinya diduduki oleh masyarakat Melayu dan lainnya ialah orang asli. Pendudukan ini dapat dilihat sehinggalah sekarang, di mana majoritinya adalah masyarakat Melayu. Okey, pengembangan dan kemajuan yang berlaku di kampung ini telah menjadikan masyarakat Melayu terus menguasai perkampungan ini sehingga abad ke-20. Walaupun terdapat daripadanya masih ada yang bergantung dengan kerja-kerja kampung seperti peternak, peniaga, tukang kebun, tukang rumah dan lain-lain. Okey, sejak dulu lagi masyarakat Melayu telah pun mendiami kawasan-kawasan hilir perak seperti yang di Kampung Rendang Punggol. Jika melihat kepada rekod statistik bagi kependudukan masyarakat Melayu di Hilir Perak pada tahun 2020, menunjukkan komuniti Melayu masih menguasai kawasan Hilir Perak iaitu sebanyak 59.9% berbanding dengan etnik-etnik lain. Kegiatan ekonomi masyarakat Melayu di Hilir Perak pada tahun 1900 sehingga 1957 adalah lebih kepada kegiatan pertanian dan perdagangan. Hal ini demikian kerana adanya pihak kolonial pada waktu itu, maka terdapat pelbagai manfaat yang telah diberikan oleh pihak mereka bagi membantu meningkatkan ekonomi pada waktu itu. Sebagai contoh, pihak kolonial telah mengambil inisiatif dengan memberikan bantuan kewangan kepada pengusaha ladang yang menghadapi masalah kekurangan dana dalam menjalankan aktiviti tanaman komersial mereka. Sebelum kedatangan British, masyarakat Melayu di Hilir Perak hanyalah menjalankan kegiatan ekonomi yang bersifat sara diri yang diturunkan oleh nenek moyang mereka sebelum-sebelumnya. Seperti mana masyarakat Melayu merupakan satu bangsa yang bergantung kepada pertanian. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pihak kolonial ini, maka kegiatan perdagangan merupakan salah satu penyumbang dalam perolehan pendapatan di Hilir Perak. Antara tanaman komersial yang dimajukan adalah terdiri daripada getah, kelapa sawit, kelapa, tebu dan juga kokok. Kegiatan ekonomi di Hilir Perak ini sedikit sebanyak telah berubah kerana pihak kolonial telah membawa pengaruh yang besar di tanah Melayu terutamanya dalam sektor pertanian dan perdagangan. Kebanyakan pertanian diusahakan oleh petani, manakala sektor perdagangan komersial dilaksanakan oleh pelaburan yang telah diberikan oleh para pelabur yang mana terdiri daripada komuniti Cina dan juga India, yang melibatkan komuniti Cina dan juga India. Selain itu, kita dapat melihat kepada penanaman getah di Perak, khususnya kawasan Hilir Perak, yang menunjukkan peningkatan sejak tahun 1905 lagi. Okay. Terdapat 4 ladang yang dimiliki oleh peladang Melayu iaitu di Hutan Melintang, Langkap dan Degong. Kewujudan ladang ini menunjukkan bahawa terdapat juga masyarakat Melayu di Hilir Perak yang mula menguasa kegiatan penanaman getah secara besar-besaran. Kerjasama antara penguasa ladang orang Melayu dengan syarikat-syarikat lain seperti The Cenderatha Rubber Company Limited dan Harrison and Crossfield ML Ltd menunjukkan wujudnya masyarakat majmuk di kawasan Hilir Perak ni. Pada tahun 1947, sekali lagi, para pengusaha ladang getah di Hilir Perak ni mendapat bantuan bekalan bahan kimia yang diperlukan dalam proses penghasilan getah beku daripada acetic rubber extractor. Okay. Melalui usaha ni, kita dapat lihat bermulanya peningkatan perladangan getah sebagaimana yang berlaku di Hilir Perak telah menyumbang dalam pembangunan perladangan getah di Perak dengan keluasan tanah tanaman getah sebanyak 13,000 ekar. Masyarakat Melayu di Hilir Perak pada tahun 1910 juga telah mengusahakan penanaman kelapa. Hal ini demikian kerana penempatan orang Melayu khususnya di Hilir Perak
sememangnya sinonim dengan tumbuhan kelapa. Okay, perkara ini dibantu dan dibantu dengan kesesuaian tanah di Hilir Perak yang membolehkan berlakunya peningkatan tanaman kelapa dan mampu dikomersialkan. Selain daripada itu, daerah Hilir Perak ini juga dikategorikan sebagai kawasan pembangunan perdagangan kelapa paling penting. Kesedaran penduduk kampung berkenaan kepentingan tanaman kelapa serta komersial pada awalnya masih berada pada tahap yang rendah. Tapi adanya usaha yang ditunjukkan oleh Mr. L.C. Brown telah menyebabkan peningkatan penglibatan orang kampung dalam penanaman kelapa. Okay, antara yang dilakukan oleh Mr. L.C. Brown bagi menyedarkan penduduk berkenaan kepentingan tanaman kelapa adalah dengan mengedarkan risalah dalam bahasa Melayu. Okay, walaupun penanaman kelapa ni popular dalam kalangan petani imigran, namun para petani Melayu juga cenderung untuk membuat penanaman kelapa ni. Okay, kehadiran masyarakat Melayu bersama-sama dengan golongan imigran yang mengusahakan penanaman kelapa menunjukkan bahawa masyarakat saling bekerjasama untuk membangunkan pertumbuhan tanaman kelapa. Okay. Pada tahun 1911, tanaman kelapa telah dicatatkan sebagai tanaman kedua terpenting selepas getah dan merupakan industri ketiga terpenting di Perak. Berdasarkan rekod pembahagian kawasan tanaman kelapa, kawasan Hilir Perak telah menunjukkan taburan tanaman kelapa paling tinggi dengan keluasan 54,349 ekar. Oleh itu, dapat disaksikan keadaan bagaimana corak kehidupan dan pekerjaan komuniti Melayu di Hilir Perak yang bermula daripada pertanian berkembang kepada kegiatan perladangan. Hubungan masyarakat majmuk ini jelas terlihat melalui kewujudan penguasa ladang getah dan penanaman kelapa yang bersama-sama untuk meningkatkan ekonomi di kawasan Hilir Perak. Perkembangan pendidikan orang Melayu di negara ini adalah dalam bentuk yang tidak formal dan ianya juga mempunyai perkaitan yang amat rapat dengan perkembangan dan penyebaran Islam di tanah Melayu. Okay, terdapat 3 peringkat pengembangan agama Islam di Malaysia, iaitu pendidikan era pembaharuan Islam. Selain itu, pendidikan agama dalam era kedatangan Islam tidak adanya persaingan dalam perkembangan pendidikan di alam Melayu. Okay. Bermulanya era kedatangan penjajah barat, pendidikan Islam mula disaingi satu pendidikan yang baru dengan berbentuk sekular. Okay. Pengajian Al-Quran bermulanya di rumah yang mana kanak-kanak diajar oleh bapa sendiri dan seterusnya belajar di rumah tok guru. Okay. Dasar ini bertujuan bagi menyatu padukan kaum-kaum di tanah Melayu di samping menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta mengkaji semula sistem pelajaran. Undang-Undang Pelajaran tahun 1952 juga hasil penguatkuasaan penyata tersebut, undang-undang tadi tu, adanya satu institusi baru yang beraliran kebangsaan terkenal dengan Sekolah Menengah Kebangsaan. Okay, institusi ini tidak terlepas pandang dalam mendaulatkan pelajaran agama Islam. Okay, mata pelajaran pengetahuan iaitu agama Islam dalam peperiksaan tahunan. Peruntukan khas dengan mata pelajaran agama Islam adalah merupakan langkah baru dan praktikal untuk menyusun peruntukan khas. Pendidikan bagi di kawasan Hilir Perak, majoritinya adalah orang Melayu dan di sana, di perkampungan-perkampungan termasuklah di kawasan kampung Redang Punggur, kebanyakannya merupakan sekolah kebangsaan dan juga terdapat beberapa madrasah seperti tafiz dan sekolah agama yang bersesuaian dengan masyarakat komuniti Melayu yang tinggal di situ. Okay, seterusnya kita masuk kepada komuniti Cina. Okay, kita dapat lihat kemasukan komuniti Cina ni ke tanah Melayu disebabkan oleh berlakunya campur tangan British
di mana British mengambil orang Cina sebagai buruh di ladang-ladang yang dibangunkan oleh mereka. Kemasukan warga Cina ni telah menyebabkan terbentuknya masyarakat majmuk di dalam sesebuah kawasan, termasuklah di kawasan Hilir Perak. Okay. Komuniti Cina pada awalnya datang ke Tanah Melayu ni, mereka terlibat dengan aktiviti perdagangan. Dan mereka juga turut melakukan aktiviti ekonomi lain seperti pelombongan dan perikanan. Tetapi pelombongan di Perak ni terkenal di daerah lain dan tidak melibatkan di Hilir Perak. Di Hilir Perak hanya memfokuskan tentang pertanian dan perladangan. Okay, masyarakat Cina masih ada tinggal di masyarakat Cina yang terlibat dengan pelombongan ni di daerah lain di Perak. Mereka antara golongan yang menaikkan ekonomi pelombongan biji timah kerana mereka menggunakan pelbagai peralatan yang menggunakan proses pelombongan seperti kapal korek, pam kelikir, palung dan berbagai lagi lah kaedah dalam aktiviti pelombongan biji timah. Okay, polisi British yang telah menggalakkan komuniti Cina untuk masuk ke dalam sektor biji timah kerana hasil lombong biji timah yang mampu mencecah sehingga 4/5 keuntungan atas usaha kapitalis Cina, iaitu mereka juga berperanan sebagai pemodal. Okay, selain itu mereka turut menjadi penyumbang modal kepada setengah perusahaan ekonomi di Tanah Melayu. Okay, kepandaian masyarakat Cina dalam perniagaan telah menyebabkan mereka masuk ke dalam industri perbankan dan industri ini telah membantu masyarakat Cina untuk mengimport barangan daripada Eropah tanpa melalui agensi kerana mempunyai jaminan kewangan. Okay, bagi kawasan di Hilir Perak yang terkenal dengan aktiviti pertanian, daerah Hilir Perak ni yang terletak di selatan Perak merupakan satu kawasan yang mempunyai masyarakat majmuk disebabkan oleh ekonomi dan perindustrian yang telah berlaku sejak daripada zaman kolonial British. Masyarakat Cina di Hilir Perak tertumpu di beberapa kawasan seperti kawasan-kawasan bandar dan juga kawasan-kawasan pembangunan. Okay, populasi masyarakat Cina di Hilir Perak sudah mula bertapak sejak abad ke-19 lagi dan populasi tersebut semakin bertambah mengikut peredaran zaman dan keperluan ekonomi sosial suatu tempat. Sehingga ke hari ini, populasi masyarakat Cina yang menetap di Hilir Perak dikatakan seramai 56,320 orang. Okay, jika kita perhatikan di kawasan Hilir Perak, kita akan mendapati bahawa kebanyakan masyarakat Cina menetap di kawasan bandar yang mana dalam kalangan mereka menjalankan aktiviti seperti perniagaan di bandar Terik Intan. Okay, getah merupakan salah satu tanaman yang dipelopori oleh komuniti Cina di Hilir Perak. Okay, pada tahun 1917 telah berlakunya gabungan syarikat yang mana kebanyakan syarikat itu didominasikan oleh orang Cina dan mereka mendapat lesen untuk meneroka tanah dan melaksanakan peladangan bagi pertanian. Tanah bagi tujuan peladangan. Okay, kebanyakan mereka mendiami kawasan seperti di Canal Road, Anson Road, Pauli Street, Market Street, Aschong Street dan pelbagai lagi. Okay, syarikat-syarikat seperti China Hinrabeco, On Poh Coin, Ho Tong Chia dan pelbagai lagi merupakan antara syarikat yang mendapat lesen untuk menjalankan perusahaan getah dan mereka juga mempunyai hak bagi menjalankan kegiatan pembukaan tanah bagi tujuan peladangan. Walau bagaimanapun, harga pasaran getah secara berterusan telah mempengaruhi polisi perusahaan peladangan kecil dan juga pengeluaran produk getah.
harga pasaran bagi getah yang telah siap diproses telah mengalami kejatuhan sekitar Januari hingga April 1947 dan telah kembali stabil pada hujung tahun 1947. Okay. Perkara ini telah memberikan kesan kepada pengusaha getah, akan tetapi pengusaha getah kecil-kecilan seperti syarikat kecil yang diusahakan oleh komuniti Cina telah mendapat bantuan bekalan bahan kimia seperti kimia yang diperlukan dalam proses penghasilan getah beku, seperti mana yang diperoleh juga oleh komuniti Melayu. Tetapi komuniti Cina juga mempunyai satu pengaruh yang besar lah dalam pengindustrian getah ni, penanaman getah di Hilir Perak. Okay, pelibatan komuniti Cina dalam perusahaan getah di Hilir Perak ni telah menyebabkan terbentuknya masyarakat majmuk kat Hilir Perak pada awal abad ke-20, iaitu pada abad itu merupakan zaman kolonial British, iaitu sebelum kemerdekaan. Selain terlibat dengan perusahaan getah, komuniti Cina di Hilir Perak juga terlibat dengan perusahaan penanaman kelapa. Penanaman kelapa kat Hilir Perak ni merupakan berpotensi untuk dibangunkan sebagai taman komersial, sebab penanaman kelapa ni telah dijalankan oleh orang Melayu pada sebelum ini kerana bentuk bumi Hilir Perak yang bersesuaian dengan penanaman kelapa. Jadi apabila pihak British datang, mereka memperluaskan lagi penanaman kelapa ni dan mengkomersialkan penanaman kelapa ni untuk menjadi salah satu penyumbang kepada ekonomi di Hilir Perak. Okay. Dan penanaman kelapa ini turut melibatkan komuniti Cina dalam dalam penguasaan dalam dalam pembangunannya lah, dalam ekonomi penanaman kelapa ni. Okay. Ekonomi pertanian yang dijalankan di Hilir Perak ni, kita dapat lihat dengan pembukaan ladang-ladang komersial telah mewujudkan penempatan baru bagi komuniti Cina yang dia bermaksud sebagai buruh di ladang-ladang Hilir Perak. Ladang-ladang di Hilir Perak. Perubahan yang berlaku ni telah mewujudkan masyarakat majmuk di kawasan Hilir Perak. Selain itu, kita dapat lihat adanya pembentukan sekolah Cina oleh komuniti Cina pada tahun 1829 apabila orang Cina masuk ke Tanah Melayu, di mana di setengah kawasan di Hilir Perak terdapat juga SJKC, iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga tokoh-tokoh Cina. Di situ kita dapat lihat dengan adanya sekolah dan juga tokoh-tokoh, kita dapat lihat bahawa terdapatnya populasi Cina di kawasan tersebut dan mereka menetap serta bekerja sebagai, kebanyakan mereka lah bekerja sebagai peniaga. Jika kami bertanyakan dengan orang di sekitarnya, mereka akan cakap kebanyakan mereka menjalankan perniagaan, ada juga yang bekerja, tapi kebanyakannya perniagaan lah, sebab komuniti Cina ni terkenal dengan kebijaksanaan mereka dalam menjalankan sesuatu perniagaan tu sehinggalah mereka berjaya. Seterusnya kita masuk kepada komuniti India. Okey, tidak lupa juga di Hilir Perak terdapat juga komuniti India, tetapi komuniti India di Hilir Perak adalah minoriti, disebabkan oleh terdapat setengah kawasan saja yang ada India, orang India ni. Okay, kita dapat lihat komuniti India ni masuk ke Hilir Perak. Tujuan dia adalah sama seperti dengan komuniti Cina, di mana mereka masuk kerana sebagai buruh untuk melaksanakan peladangan.
kalau kita lihat di Teluk Intan sendiri, kita akan nampak percampuran dan kemajmukan masyarakat itu sendiri, di mana kami turut dapat melihat semasa di Menara Condong, terdapat segelintirnya, bukan segelintir lah, majoritinya yang menjalankan perniagaan di situ adalah masyarakat India. Okay, kita dapat lihat daripada awalnya mereka masuk ke Hilir Perak ni adalah sebagai buruh. Tetapi lama kelamaan mereka berkembang dan menetap, membuat penempatan dan ekonomi mereka pun berubah mengikut peredaran zaman, yang mana pada zaman sekarang kebanyakan komuniti lah kita dapat lihat, tidak kira Melayu, India ataupun Cina, kebanyakan mereka menjalankan perniagaan kerana perniagaan dapat dilihat sebagai satu kaedah yang mudah tetapi memerlukan teknik, macam tu, dan semua orang boleh melaksanakannya. Okey, di kawasan Hilir Perak juga seperti yang di China, kita dapat lihat juga di setengah kawasan akan terdapat kuil bagi penganut Hindu dan juga Buddha, dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil, di mana jika adanya sekolah ni, kita dapat lihat di situ memang wujudnya komuniti India di kawasan Hilir